Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazim Haikal bin Muhammad Nasir dari Unit Bahasa Melayu 1. Pada tugasan kali ini, iaitu tugasan yang kedua, penghasilan produk. Saya akan menganalisis kesalahan ejaan, kata dan ayat penulisan karangan tahun 6. Okey, seperti yang terpapar pada slide, ini adalah contoh karangan murid tahun 6 yang saya kaji untuk menganalisis kesalahan ejaan, kata dan ayat pada tugasan kali ini. Kesalahan yang pertama yang saya kaji adalah kesalahan ejaan. Jadi, jom kita lihat. Kesalahan ejaan dalam perenggan pertama. Pada cuti lepas, saya sekeluarga pergi berkelah. Penggunaan perkataan sekeluarga, ejaannya salah kerana ia menggunakan K yang berganda. Sepatutnya perkataan sekeluarga ini hanya memerlukan K satu sahaja. Seterusnya, ejaan kami. K itu menggunakan huruf kecil. Sepatutnya K itu menggunakan huruf besar kerana ia berada di awal ayat, berada selepas noktah. Selain itu, perkataan penjalanan. Penjalanan salah kerana ia menggunakan huruf N, bukannya R. Sepatutnya perkataan itu menjadi PER, per, iaitu perjalanan. Seterusnya, menikmati. Perkataan menikmati salah kerana ia kesalahan yang sama seperti sekeluarga itu tadi, menggunakan K yang berganda. Sepatutnya K satu sahaja, iaitu menikmati. Dan kesalahan ejaan dalam perenggan yang pertama yang terakhir adalah segar. Sepatutnya perkataan segar ini menggunakan huruf S kecil kerana ia berada di tengah ayat. Kesalahan ejaan dalam perenggan kedua. Kesalahan yang pertama adalah pada perkataan kami. Kesalahan ini terjadi kerana menggunakan huruf K kecil. Sepatutnya pada permulaan ayat, K ini memerlukan menggunakan huruf besar. Seterusnya, perkataan penghujung. Perkataan penghujung salah kerana perkataan penghujung ini perlu dieja tiada K yang menjadi pengunjung. Dan kesalahan yang terakhir adalah menggangkat. Kesalahan ini menjadi salah kerana menggunakan G berganda. Sepatutnya ia dieja dengan MENGANGKAT, iaitu menjadi mengangkat. Kesalahan ejaan dalam perenggan ketiga. Apabila selesai menggangkat barang, perkataan menggangkat itu salah kerana ejaannya menggunakan huruf G yang berganda. Sepatutnya ejaan yang betulnya adalah MIME, NGANGANG, KAT, mengangkat, bukannya menggangkat. Kesalahan yang seterusnya adalah ejaan saya. S itu perlu menggunakan huruf kecil kerana saya itu berada pada pertengahan ayat, bukannya pada awal ayat. Kesalahan ejaan dalam perenggan keempat. Pada perenggan ini saya kaji hanya satu sahaja yang salah, iaitu ejaan sangat. S itu perlu dieja huruf kecil kerana berada pada pertengahan ayat. Kesalahan yang kedua yang saya akan kaji adalah kesalahan kata. Jom kita lihat bersama. Kesalahan kata dalam perenggan pertama. Kesalahan yang pertama adalah naik kereta. Sepatutnya perkataan naik kereta itu ditukar dengan menaiki kereta. Kami pergi menaiki kereta. Baru sesuai menggunakan pada ayat ini. Seterusnya, kesalahan bercakap-cakap. Sepatutnya bercakap-cakap ini ditukar dengan berbual-bual. Jadi, baru sesuai digunakan dalam ayat ini. Kesalahan kata dalam perenggan kedua. Kesalahan yang pertama adalah perkataan sampai. Sampai ini tidak sesuai, sepatutnya menggunakan perkataan tiba. Kemudian tidak lama pada itu, kami pun tiba, baru sesuai. Seterusnya, pada. Penggunaan pada juga tidak sesuai. Jadi pada ayat ini saya kaji perkataan di lebih sesuai. Jadi ayat ini menjadi kemudian tidak lama pada itu kami pun tiba di pantai Teluk Batik. Seterusnya, kesalahan pada perkataan tengok. Tengok ini tidak sesuai digunakan dalam ayat. Sepatutnya menggunakan perkataan melihat. Kami melihat ramai pengunjung di sana. Kesalahan kata dalam perenggan ketiga.
Dalam perangkat ini, saya kaji hanya satu sahaja kesalahan kata, iaitu perkataan lalu. Perkataan yang sesuai digunakan adalah selepas itu. Jadi ayat ini menjadi selepas itu kami makan bekalan yang dibawa. Seterusnya, kesalahan kata dalam perenggan keempat. Perkataan yang pertama yang salah adalah balik. Sepatutnya perkataan balik ini ditukar dengan perkataan pulang. Jadi ayatnya berbunyi kami pulang pada pukul 5 petang. Baru sesuai digunakan dalam ayat ini. Kesalahan yang seterusnya adalah pergi. Dalam ayat ini perkataan pergi tidak sesuai. Sepatutnya ditukar dengan perkataan datang. Saya sangat gembira dan berharap dapat datang ke sini lagi. Kesalahan yang terakhir yang saya analisis adalah kesalahan ayat. Jadi, kesalahan ayat dalam perenggan yang pertama adalah penggunaan pada cuti lepas. Sepatutnya perkataan pada cuti lepas ini ditukar dengan perkataan pada cuti yang lalu. Pada cuti yang lalu ini menampakkan lagi ayat ini lebih cantik disusun dalam ayat ini, menjadikan pada cuti yang lalu saya sekeluarga pergi berkelah. Seterusnya kesalahan pergi naik kereta. Sepatutnya pergi naik kereta ini ditukar dengan pergi dengan menaiki kereta. Kesalahan ayat dalam perenggan kedua pula adalah kemudian tidak lama pada itu. Jadi penggunaan ayat kemudian tidak lama pada itu ini tidak sesuai, perlu ditukar dengan tidak lama kemudian. Jadi menampakkan lagi ayat itu lebih tersusun cantik. Kesalahan ayat dalam perenggan ketiga pula adalah pelbagai makanan-makanan. Sepatutnya pelbagai makanan-makanan itu menjadi menampakkan lagi banyak. Sepatutnya menggunakan makanan-makanan itu satu sahaja, menjadikan ayat itu berbunyi terdapat pelbagai makanan yang dimasak oleh ibu. Jadi kesalahan ayat dalam perenggan keempat, iaitu kesalahan yang terakhir, adalah apabila siap makan. Ayat ini tidak sesuai. Sepatutnya ditukar dengan setelah selesai makan kami balik pada pukul 5 petang. Barulah sesuai digunakan pada ayat ini. Jadi itulah sahaja yang saya dapat analisis daripada kesalahan karangan tahun 6. Jadi itulah sahaja daripada saya. Sebelum saya mengundurkan diri, terimalah satu rangkap pantun daripada saya. Di ladang luas tanaman subur, ilmu dan ditimba membawa manfaat. Dengan belajar minda kita terukur, menjadi insan bijak, masa depan hebat. Sekian, terima kasih.